Okay, hai semua. Alright, so untuk video kali ni saya nak sambung lagi beberapa fungsi WhatsApp yang lain yang saya tak pada video sebelum ni. Alright, so apa yang kita sempat cover sebelum ni adalah berkaitan dengan autoresponder, chatbot. Kemudian saya terlepas pasal yang expert group, which saya sepatutnya explain pada sebelum ni tapi tak, saya akan explain. Alright, so first kita pergi ke fungsi autoresponder. Autoresponder ni macam mana? Okay, autoresponder ni contohnya lah, saya ada orang WhatsApp, dia lebih kurang macam fungsi dalam WhatsApp business. So bila ada orang WhatsApp kita, akan ada macam satu auto reply, okay? Macam welcome punya reply lah, kan? Dan dia tak hantar sentiasa berterusan, dia hantar biasanya awal-awal je, okay? So contohlah saya set kat sini, saya buat pilih satu nombor kita nak buat, lepas tu kat sini yang kita nak set atau kita punya autoresponder lah. And then autoresponder ni dia punya setting pun macam nak sama juga dengan yang WhatsApp Blast kan. Cuma kat sana ada beza sikit lah. Yang pertama ni status dia, kita boleh, kalau kita dah set up, kita tak nak on, kita boleh disable kan. Lepas tu yang ini ada fungsi macam all individual group, maksudnya kalau contohlah macam saya pilih individual, maksudnya bila orang PM kita personal lah, WhatsApp kita personal. Okay, bila orang WhatsApp kita personal, dia akan reply individually lah. Ataupun kalau dekat group ni pula, bila group ni jarang lah saya pakai, tapi group ni maksudnya bila orang borak dekat group tu, kita akan automatic hantar WhatsApp. Biasanya benda ni agak annoying sikit, kita tak boleh nak in detail punya setup. So usually saya akan pakai individual sajalah, siapa yang person PM kita kan. Okay, so yang ini macam yang sebelum ni lebih kurang sama je. Kita boleh pilih 3 option, text, media, button atau police message pun sama. Okay, kita boleh pilih. Contoh yang ini saya chat macam ni. Kemudian kat bawah sini yang berbeza dia adalah timing dia. Contoh macam saya letak ni 1 minit. Ini kan contoh bila orang tu hantar yang pertama, dia akan reply ayat ni. Tapi sebabkan saya letak ni timing dia 1 minit, jadi selepas 1 minit bila orang tu WhatsApp saya semula, saya akan hantar lagi mesej yang ini. Itu maksud dia timing tu lah. So biasanya timing ni kita akan letak mungkin 24 jam. Okay, 24 jam ni kalau kita convert kepada minit di dalam saya 1400 something lah. Ni jadi contohlah kita letak dalam 1400. Ni gambarkan 24 jam lah. So, kalau kita dah set macam ni, so dalam masa 24 jam baru dia akan WhatsApp keluar tu balik. Dia akan reply balik, baru akan reply balik ayat. Orang tu reply sekarang, dia akan reply kita punya ayat ni kan. Kemudian dia pun borak macam kita macam biasa. So dia tak ada kacau dah lah. Tapi besok pula selepas 24 jam, bila dia chat kita semula, dia akan dapat lagi ayat. So itu timing dia lah. Yang set contact ni pula, contohlah kalau kita punya ini nombor bisnes, tiba-tiba contohlah kita partner, kita tak perlu nak hantar message intro tu kan. So kita boleh exclude lah. Cari dia, masukkan dalam number tu kan. Tekan enter. Tu masukkan nombor seterusnya. Itu tekan enter. Itulah. So kalau nombor ni yang WhatsApp kita, 3 nombor ni, secara automatik dia takkan hantar chat yang kita set ni. Dia takkan apply lah. Alright? So ini autoresponder. So fungsi dia macam one way. Okay, fungsi dia one way. Maksudnya kita je hantar kat dia. Dia respon ke kita. Tapi bila dia respon kita, dia tak ada. Dia mati dah. Habis. Dia one way. Alright? Itu auto responder. So apa beza dengan chatbot ni pula? Okay, ni chatbot. Okay, untuk chatbot ni pula, dia lebih detail. Alright? So macam ni contohlah saya set ada bot ni reply kan. First, dia ada status. Yalah, mungkin kita set ada waktu nak pakai ni, kita ada set beberapa setup kan. So mungkin ini setup untuk kita punya promo yang kali ni, bulan ni kita setup. Itu nanti minggu depan kita nak setup promo lain. So kita buat beberapa setup bot kita kan. So nanti kita nak pakai ni balik, kita just on balik. Itu kelebihan dia lah, kena ada fungsi on off status. Alright. So yang ini dia item list ni dia serupa macam yang kita set team. Okay. So yang ini contohlah dia status ni. Okay. Lepas ni status dia kita boleh on off. Lepas tu individu atau ada reply dalam group juga. Right. Macam saya cakap, biasa saya pakai individu cukup. Okay. So sekarang dia nak detect. Okay. Dia nak kena trigger daripada contohlah kita ada 2 option, sama ada message yang mengandungi perkataan apa ataupun message yang kena the whole ayat yang dia hantar tu adalah sama. Keyword ni contohlah saya letak perkataan harga. So kalau kita pilih yang content keyword, dia letak yang macam berapa harga ya, faham tak? Ayat dia tu dia hantar kat kita berapa harga ya. Tapi sebabkan ada keyword harga ni, dia akan hantar message yang kita nak hantar. Okay, contoh kat sini. Okay, harga lah. Okay, so maknanya setiap kali orang tanya harga, kita pun boleh letak, contohlah orang selalu guna short form tu kan, price. Ni keyword kita boleh letak keyword banyak. So bila ada je
orang keyword yang melibatkan perkataan-perkataan ni, so dia akan trigger, so dia akan reply ayat ni. Macam itulah lebih kurang. So dia bijak sikit. Biasanya kita akan nampak orang yang dia akan set macam ni tau. Kalau kita perasan kan. First dia akan set menu. Dia akan cakap macam ni, terima kasih kerana berminat dengan produk kami. Okay, boleh sila reply nombor di bawah. Saya akan letak satu. Bila orang reply satu, dia akan keluar cerita pasal benda tu. Bila orang buat nombor, lepas tu kita set up lain pula kan. So set up seterusnya pula dia trigger nombor 2. Maknanya bila orang reply nombor 2 pula kan, dia akan keluar operating yang lain lah. So contoh yang ini kita set, saya letak sini harga je lah. Okay, so kita pun alright. Okay, so ini saya tekan submit lah. Bila kita dah set up, kita tekan submit. So lepas kita tekan submit, dia akan pergi balik ke menu yang tadi. So kita tambah lagi, tapi kena set harga kan. Kemudian ini soalan-soalan yang common lah. Kita akan, biasanya chatbot ni memang kita akan guna untuk soalan-soalan yang common lah. Kadang-kadang benda macam ni lah, harga boleh COD ke tak. Soalan-soalan yang common yang kita nak reply ni macam penat lah. Kadang soalan-soalan detail-detail tu kita tak apa nak reply kan. Soalan-soalan yang common ni kalau boleh kita kata macam biarlah terus bagi direct macam tu kan memudahkan. Okay, so COD, keyword dia COD. So bila orang tanya COD je boleh kan, boleh kalau nak kita buat ayat. So bila orang type COD je, dia akan reply macam ni lah. Lepas tu kita kat sini kita buat ayat lah. Kat ni ya. Macam tu. So kan ni kan benda ni kan macam memudahkan kita punya kerja kan. Betul saya cakap test ni COD. So bila mana je orang type WhatsApp kita nak COD ke ataupun COD kan, kita akan terus reply macam ni. So dia pun terus jawab. So kita pun terus senang ya nak set runner ke, nak set dia punya apa kan, senang kan. Kita dah jimat few step communication kita dengan. Okay, so ini contohlah menggunakan keyword. Lepas tu kalau kita nak gunakan the whole keyword, contohnya, contohlah kita nak orang guna perkataan ni je kan. So dia kena ada perkataan ni baru dia akan trigger dan dia akan reply ayat ni lah. Tapi kalau tak ada, dia takkan trigger dan dia tak hantar lah. Macam yang kita set ni, dia asal keyword, contohlah dia pun type boleh COD ke, walaupun the whole word is boleh COD ke, tapi ada perkataan COD, dia tetap trigger. Tapi kalau yang pilih yang ini, dia nak kena betul-betul ni. Kalau kita tak COD je, dia tak akan trigger lah. Okay, contohlah kita buat macam ni, saya letak. So ni contohlah COD. Kita pun dah settle, kita submit. Okay, so kita set lah lagi apa soalan-soalan yang biasa akan buat. Okay, kalau macam saya cakap tadi yang pasal menu tu kan. So first ni kita buatlah dia punya welcome message. Kita buatlah message pertama. Kalau untuk pertanyaan berkaitan dengan harga, tekan apply satu. Pertanyaan tentang lokasi kan, kedai kan, contoh kan, tekan dulu, reply dulu. So kita set pula kat sini. Okay, ni keyword pertama ni kalau dia reply satu, keyword kedua ni kalau dia reply dua. Itulah kita buat. Okay, so basically itulah chat. Alright, so nanti kat sini kita boleh on kan. Kalau ada banyak kita boleh set. Okay, alright, so itu chat. Okay, seterusnya ini yang untuk export group member ni saya bilang. Okay, export group member ni kita contohlah macam sebelum ni punya video, saya cerita pasal konteks ni kan. Konteks ni yang mana kita boleh masukkan konteks dalam sini kan. Alright, lepas tu sekarang ni contohlah kita tak ada leads lagi. Okay, so apa yang kita boleh buat? Kita boleh extract leads daripada kita punya group yang kita dah join ni. Itulah saya ada buat ni kan. Ni kapal food delivery apa kan. So dalam ni kan ada 266 orang. Kita boleh scrap download. Itulah akan saya pilih kan, 266 orang kan. So kita download. Tapi bila kita scrap ni, dia tak ada nama lah. Sebab kita scrap dalam tu kan, biasanya kita pun tak save nama dia orang. So dia tak adalah macam parameter yang saya set tu, nampak? Dia cuma ada ID, kemudian user. Okay, untuk yang ini, okay, kalau ada keluar macam ni, make sure kita kena klikkan dulu. Kalau tak, nanti tak boleh baca. Okay, ni apa kita boleh bukan format cell lah. Format cell ni kita boleh buat numbering, buang dia perpuluhan dan tekan. So nampak tak? Dia jadi format tadi. Kita tekan save lah. Okay, so kat sini dah berapa ni? Tadi kan kita ada 266 tadi kan. Ni dah 267 sebab yang atas sekali adalah kita type. So dia 27 sebab yang pertama ni adalah okay, so yang ini kita boleh upload terus ke dalam punya kita punya tag, kita punya contact tadi kan. Alright, so itulah